سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشكر الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير يا كريم. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesian belas, dengan rahmat rahim daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di malam ni Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam satu majlis bagaimana kita dapat mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Moga-moga dengan ilmu yang kita dapat ni tadi, Allah Subhanahu wa taala akan buatkan bekal untuk kita untuk menjalani hidup kita di atas dunia yang sementara ni, dan kita akan membawa bekal ini kepada alam akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Hanya bagi orang-orang yang dapat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang nampak kepada pentingnya majlis ilmu agama ni tadi. Bagi orang-orang yang tidak dapat kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka ambil remeh, ambil tak karik dengan majlis ilmu agama ni tadi. Padahal kita faham bahawa kata kita hidup atas dunia ni sementara, yang mana kita kena bawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling baik, paling elok bekal untuk kita kelak ataupun balik kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu takwa. Takwa dengan erti kata menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggal segala larangan daripada Allah taala. Junjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabdaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mengaji agama ni iaitu difardukan oleh Allah taala kepada orang lelaki Islam dan juga orang perempuan Islam. Tak boleh tidak, maka kena buat. Kena duduk dalam majlis ni, majlis agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana kalau kita meninggalkan tuntutan ni tadi, maka berdosalah kita. Kenapa sampai berdosa? Sampai jadi satu dosa bila mana kita tak duduk dalam majlis ilmu agama ni tadi. Kerana bila kita tidak duduk dalam majlis ilmu agama ni, maka kita tidak akan sampai kepada penghujung ataupun kepada matlamat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, iaitu orang-orang ataupun hamba-hamba dia ni untuk kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kelak kepada syurga Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tak reda ataupun tak berkenan bagi orang yang perjalanan hidup di atas dunia ni dengan gelumai, sibuk dengan kerja buat, cari nafkah, urusan dalam kehidupan ni, sehingga kan tak boleh kelak kepada syurga Allah taala. Terlekat, terkandas orang panggil, sebab daripada kelalaian, sebab daripada godaan daripada hawa nafsu, syaitan dan dunia, akhirnya tak sampai kepada syurga Allah taala, bahkan kelak kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni malam yang ke berapa daripada Rabiul Awal.
29 kemarin, iaitu hari yang ke-12 Rabiul Awal. Dan hari ini termasuklah kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi SAW. Sikit sebanyak yang mana sebelum kita memulakan pengajian kita, jadi Abu nak beritahu tentang bagaimana kelebihan Maulidi Rasul, hari kelahiran Nabi SAW. Telah kita maklum bahawa kata Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini adalah asbab daripada kejadian Nabi SAW. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada sekalian para malaikat dia untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala juga khitab kepada sekalian manusia. Nah, sekalian manusia ni tak kira lah orang ni orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada ketentuan hanya kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu sallu, Allah Taala tekan pula kepada orang-orang yang beriman pada Allah Taala suruh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kita supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana minggu yang terdahulu Abu beritahu, nah, hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini tidak masyhur, yang dikatakan sebagai hadis tak sahih, tak apalah. Tapi dalam bincangkan daripada hadis ni, nah, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kata, aku jadikan orang panggil apa? 7 petala langit dan 7 petala bumi dan alam semua ni tadi asbab daripada adanya Nabi SAW. Dengan keagungan, ketinggian daripada Nabi SAW ni lah Allah Subhanahu Wa Taala telah buat cerita kepada manusia ni. Allah Taala buat cerita apa? Bagaimana Nabi Adam AS, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat cerita untuk Nabi Adam AS, untuk kita ni tadi, apabila dia telah buat kesalahan dia dan makan buah khaldi bersama dengan Hawa, isteri dia tadi tu, hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia iaitu dia dihantar di atas muka bumi ni tadi. Bila dihantar di atas muka bumi selama lebih kurang dalam 1000 tahun, Adam AS meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni Adam AS. Tetapi dengan asbab daripada Adam AS, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perkataan ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran, apabila Adam AS telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan mari dalam hati buat kesalahan, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat, banyak kalimat yang tubik daripada mulut Nabi Adam AS meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama-ulama beritahu kata kalimat ataupun perkataan Adam AS mengadu kesalahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya Adam AS telah bertawasul di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab sebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, fataba alaih, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Jadi Adam alaihissalam, kesalahan yang dia buat tadi selama 1000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan. Air mata dia mengalir sehingga kan jadi anak-anak sungai. Malu untuk akik muka dia kepada langit. Dalam masa 1000 tahun minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala tak terima. Tapi Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam AS beberapa kalimat. Dan di antara kalimat-kalimat tu, ulama tafsir bagi tahu kata, iaitu Adam AS telah sebut nama Nabi AS.
Dan riwayat kata Allah Ta'ala telah tanya Adam AS, mu tahu mana nama ni tadi? Adam AS kata, aku telah lihat di pintu syurga, dan di tier-tier di syurga ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahulah bahawa kata tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada nama Muhammad ni. Maka aku tawassul, minta dengan pada Allah Ta'ala dengan perantaraan Muhammad ni tadi, ampunkanlah dosaku. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada Adam AS, dia ni adalah anak cucumu yang mana akan lahir di belakang zaman, di akhir zaman, yang mana Adam AS sendiri tak lihat. Tapi walhal yang kita dapat maklum daripada cerita-cerita sebelum daripada Adam AS ni tadi, ada hadis Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bagi tahu, bila sahabat tanya pada Nabi SAW, bila mu ni jadi rasul? Mu jadi rasul bila? Nabi SAW bagi tahu, aku ni jadi rasul, jadi nabi sebelum daripada Adam dijadikan lembaga Adam, manusia ni. Minggu dulu apa banyak dah. Ambil 70 jenis tanah, 70 jenis air, dan tanah dan air ni tadi dikapuh, dihimpun, digaul. Tapi bila Nabi SAW ditanya, bila mu jadi rasul? Nabi SAW bagi tahu, aku jadi rasul sebelum daripada air dan tanah bercampur ni tadi, aku telah jadi rasul. Maka walaupun begitu, maka orang panggil mufassir daripada tafsiran hadis, Nabi SAW kata hadis ni tadi nak tanggung tak boleh. Sebab apa? Sebab Adam lek belakang. Adam mula-mula, Nabi SAW lek belakang. Bagaimana benda ni boleh terjadi? Nak tanggung tak boleh. Tapi orang panggil tafsiran hadis Nabi SAW ni tadi, banyak-banyak ulama, maka dia bagi tahu kata bahawa kata Nabi SAW ni yang munasabahnya pada pentafsiran hadis ni tadi, iaitu Nabi SAW pada roh Nabi SAW telah dijadikan rasul azali lagi. Tapi jasad Nabi SAW dijadikan rasul lek belakang, di akhir. Roh pada awal jadi rasul dah, tapi jasad, tubuh badan dijadikan rasul di belakang. Setelah umur dia 40 tahun, di zaman di mana keturunan Nabi SAW akhir, lahirnya Nabi SAW dalam tahun gajah 20 April bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, maka lahirnya Nabi SAW, dan daripada lahir sampai umur dia 40, dia diiktibal, dijadikan Nabi SAW, dijadikan Rasul. Itu jasad. Itu jasad pada bilangan jasad. Tapi pada roh, iaitu pada sebelum daripada Adam, air dan tanah dijadikan lembaga Adam tu, di tengah-tengah tu Allah Subhanahu Wa Taala telah lantik bahawa kata Nabi SAW telah jadi Rasul. Dan bagaimana kelebihan Rasul ni tadi, dengan asbab daripada kita dapat kelebihan, faham, erti di atas kelebihan Nabi SAW, maka orang akan menyanjung tinggi Nabi SAW. Sanggup buat segala-galanya. Macam sahabat dia sanggup buat segala-galanya, nyawa sekali dia boleh bui pada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW minta daripada naik atas bukit, terjun, sahabat kata nescaya kami akan naik dan kami akan terjun. Kami tak tanya, buat apa terjun? Naik buat apa? Terjun buat apa? Tak tanya. Kerana dia, sahabat-sahabat ni nampak ataupun faham atas kelebihan Nabi SAW. Dan bagaimana kita tahu bahawa kata dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ayat yang ke-81, wa iza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna. Dalam surah Al-Imran ayat 81, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada para rasul. Jadi sebelum rasul-rasul ini diutus, beratur pelaturan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai kepada
Isa alaihissalam ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah himpunkan segala rasul-rasul ni di dalam alam arwah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah tanya kepada roh-roh ni semua. Roh-roh ni semua Allah Subhanahu Wa Taala tanya, yang mana Allah Taala hitungkan dalam Quran. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian daripada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul dan membenarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, adakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan aku atas yang demikian itu? Mereka, yakni para nabi-nabi, para rasul, dia menjawab, kami setuju. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika demikian, bersaksilah kamu para nabi, dan kamu menjadi saksi, dan aku menjadi saksi kepada kamu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan para nabi, rasul, berapa banyak? 124,000 para nabi dan rasul. Yang wajib kita tahu 25 orang. Di antara 25 orang itu 5 orang yang dipanggil ulul azmi. Dan kesemua ni tadi telah berhimpun. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kata, kalaulah mu ni, zaman mu ni, mu diutus sebagai rasul dan jadi rasul, jadi nabi, tapi kalau mari di antara kamu ni tadi, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Mana kata kalau zaman kamu, contoh kata zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala hantar pula Nabi SAW, la tu'minunna bihi. Mu ni kena beriman dengan dia. Nak kata gedebelnya Nabi kita ni. Walaupun zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Macam zaman Nabi Musa dan Nabi Musa dan juga Nabi Syuaib duduk sekali dalam satu zaman, satu ketika, satu masa. Tengok, Nabi Musa pergi kepada Madian, bertemu dengan Nabi Syuaib. Jadi zaman satu ketika tu ada 2 orang rasul. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, dia 2 orang tu. Ada 2 orang rasul. Dan begitu juga kepada nabi-nabi lain, ada kadang 3, kadang 4 orang rasul duduk sekali dalam satu zaman tu. Tapi zaman Nabi SAW dia seorang je. Nabi Isa dia seorang je. Nabi Musa dia seorang je. Musa dan Harun 2 orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kalau duduk dalam zaman mu tadi, mari Muhammad, mu kena tinggalkan segala syariat kamu. Mu kena turut dia. Sebab itu hadis Nabi SAW, apabila Umar radhiyallahu anhu bawa mari surat. Pasal Umar ni dia di antara orang-orang ahli kitab. Umar, Abu Bakar di antara ahli kitab. Orang yang sebelum daripada masuk Islam, dia reti Taurat ni, dia reti. Taurat dia faham, Injil dia faham, dia reti, dia mengaji. Sebab itu perjalanan dia perhati tengok je bila Muhammad Nabi akhir zaman akan bangkit. Maka dia telah dapat daripada waris dia perkataan daripada Taurat. Mari tunjuk pada Nabi. Nabi asal muka merah padai, merah padai. Bila Nabi asal merah padai ni tadi, sahabat lain, Zubair bagi tahu kata, wahai Umar, mu tak tengok tu muka Nabi asal merah nyala tu, murih tu. Murih kepada kamu. Dan maka Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, baca, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Barulah muka Nabi SAW tak jadi merah. Lepas tu Nabi SAW beritahu, wahai Umar, jika sekiranya kalaulah Musa, kalaulah Isa ada di zaman sekarang ni, mu turut je, mu tak turut aku, maka mu akan sesat. Mu sesat. Betul, mari kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 81. Allah Taala beritahu, Allah Taala dah khitab dah pesan dah kepada para nabi. Walaupun dia diutus, tapi ketika dia utus tu tadi, zaman dia, kalaulah mari Muhammad, kena turut Muhammad. Nak kata debelnya. Tapi bila mana kita pengetahuan agama kita, pengetahuan kita kurang di atas kelebihan daripada Nabi yang salam ni tadi, sampai orang sekat ambil perkataan kata ini adalah bid'ah, ini adalah sesat bawa masuk neraka. Memanglah satu amalan yang dikatakan maulud Nabi ni tadi,
satu majlis baca berzanji dan memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi bila mana ulama ambil faraq, orang panggil pecah daripada majlis tadi. Majlis tadi ada berselawat pada Nabi. Allah SWT suruh selawat. Allah SWT suruh selawat pada Nabi SAW. Tak ada Allah Ta'ala khitab kata selawat mu sore-sore. Allah Ta'ala tak ada koyak kata hanya sore-sore. Beramai-ramai pun tak ada apa. Tak ada dilarang oleh Allah SWT. Nabi pun tak ada larang. Lepas tu bagi makan. Memang disuruh oleh Islam. Suruh bagi jamu orang-orang makan. Apatah lagi kepada para miskin. Lepas tu apa lagi? Buat apa ceramah kisah-kisah Nabi SAW. Digalakkan lagi, memang disuruh. Kita di akhir zaman ni tadi tak serupa dengan zaman para sahabat. Sahabat dia kena nampak Nabi SAW, lihat Nabi SAW, maka hati dia telah bersih. Dengan tengok wajah Nabi SAW, dosa dia diampunkan. Tapi bila mana zaman demi zaman sampai kepada kita sekarang ni, manusia jauh dengan agama. Bila jauh dengan agama, maka haruslah kita buat ulangi setiap tahun. Setiap tahun buat ulangi. Padahal kalau kita lihat pada negeri lain, contoh kata di mana? Di Yaman. Yaman ni dia tiap-tiap malam Jumaat buat maulud Nabi. Malam Jumaat baca maulud, baca berzanji, baca qasidah. Buat besar-besar untuk mengingati Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW. Tapi kita di ASEAN kita ni, masuk bulan maulud saja baru buat maulud. Tak ada apalah. Tapi mana kata tak dijadi susunan ketetapan. Mana kata tiap-tiap tahun. Walhal kalau naknya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni nak hari. Bagaimana kita ni tak boleh lupa pada Allah dalam masa 24 jam, begitulah juga kita tak boleh lupa pada Nabi SAW dalam masa 24 jam. Bila kata tak lupa ni, bukan sekadar kita bersalawat saja, kita membesarkan apatah lagi dengan amalan-amalan peninggalan Nabi SAW berbentuk sunnah. Jadi mana kata bagi pengetahuan kita kurang di atas kemuliaan Nabi SAW. Sampai Imam Subki kita tengok dalam kitab-kitab Arab kita akan temu bagaimana Imam Sayuti, Imam Subki, yang mana menceritakan tentang kelebihan maulud di Rasul. Yang tu kita kena tengok dalam kitab Arab pula Jadi dalam masa sekarang ni, kalau kita tengok dalam 2-3 hari lepas, sebelum kita baca kitab 2-3 hari lepas kita tengok di rumah kita ni lah, satu pembaharuan dalam wilayah kita ni lah. Padahal kalau kita tengok di Indonesia ada dah, Pakistan, India, Afrika ada dah, Malaysia ada dah. Tapi di tempat kita ni mungkin tak biasa buat lagi. Tapi alhamdulillah lah. Pondok Menara Ramah. Tengok tak? Dalam Facebook. Pondok Menara Ramah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi Abu setuju. Sebab apa? Panggil budak-budak tu baik luar daripada pondok. Lepas tu selawat pada Nabi SAW dengan motosikal, sehingga kan dia punya babo dia sendiri duduk depan kali. Tengok. Orang panggil apa tu? Menghidupkan maulud di Rasul. Alhamdulillah lah. Tapi kalau bolehnya, orang panggil kita pakat buat apa? Kelum. Persatuan. Orang panggil apa? Kelum Buat kelum untuk pondok-pondok. Sehingga kan pakak-pakak pondok-pondok dalam bulan maulud tepat bila jadi setiap pondok-pondok akan buat belarak lagu tu, belarak maulud Nabi, belarak ramai-ramai. Pecung mana? Pecung di ampua kita. Lepas tu panggil lah, nak panggil pia, nak panggil babo-babo hak dang-dang ni hak terkenal ni, Babeli ke, Skye ke, Mak Espanye ke, Baba sendiri, Menara Ramah sendiri ke, Mizi ke, nak panggil Baba Zu ke, Baba Ding ke, Maulana Gaddafi ke, panggil lah untuk bagi ceramah tentang maulud. Ramai-ramai kita meraihkan maulud Rasul tiap-tiap tahun. Alhamdulillah lah. Bila buat begitu, maka orang panggil syiar. Lain ni orang panggil syiar Islam tak ada dah.
Kenapa? Kalau kita tengok syiar Islam tak ada. Sembahyang jemaah pada masjid orang tak semari dah. Sebab itu Allah Subhanahu Taala ni dia faham, dia reti. Dia yang buat kita, dia tahu di akhir zaman ni tadi orang akan jauh dengan agama, maka Allah Subhanahu Taala memfardukan setiap minggu kena pergi sembahyang Jumaat. Syiar Islam ramai-ramai pakak pergi, orang pakak tengok. Hak lemah pun dalam email tadi tu, tengok orang pakak pergi, dia pergi ratik. Jadi bila pergi ratik, suasana masjid dapat kerahmatan, dapat email, dapat kekuatan dari segi amal dan sebagainya. Dalam setahun 2 kali sembahyang raya. Lepas tu dalam satu hari 5 kali mari masjid. Tapi bila dalam keadaan masyarakat sekarang ni, tak mari masjid, syiar Islam tak ada, kekuatan orang Islam tak ada, orang kafir tak nampak, hebatnya Islam ni tak nampak. Tapi bila mana buat lagu ni, kalau contoh kata tahun depan buat pakat-pakat mari belakang, buat klum, pakat-pakat buat pondok. Dalam pondok kita di apa Telubeng ni berapa banyak pondok tu. Pakat buat wela, buat apa? Satu hari tepat berapa pakat mari. Pecung, belarak daripada kalau contoh kata daripada pondok Baba Mizi, skru buat ya mari. Belarak bawa apa? Dega ke apa lah, selawat boleh-boleh, berzanji boleh-boleh dalam perjalanan ni. Kalau kata menang ramah, abang mari budak-budak dia. Lepas tu daripada sini pula, kekek ni, tayak ke apa semua buat hari. Sekolah-sekolah agama tu, pakat mari pecung pecung di apa ni, di ampa kita. Apa tu malam tu buat ceramah. Oh masya-Allah. Jadi kehebatan tu tadi akan timbul dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan sikit sebanyak hubungan daripada minggu-minggu terdahulu supaya kita faham akan kelebihan Maulud Nabi, kelebihan Nabi SAW yang sentiasa kita kena akid tinggi Nabi SAW kita ni tadi. Dan kalau kita tengok sekarang ni Perancis Perancis dia tengah buat apa? Sebab daripada orang buat gambar, kru dia buat gambar Nabi SAW, lepas tu dia kata-kata caci celur di atas Nabi SAW ni tadi. Bila caci ni tadi, maka orang ramai benci sampai bunuh mati. Maka orang Perancis buat keputusan hari ni, hari Jumaat kemarin, semua masjid-masjid dalam Perancis katuk semayang luar. Orang semula semayang batah dah. Semayang di batah. Jadi bila mana kalau kita tidak ada cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, duk dia lagu tu. Tapi bila orang ada semangat, ada kehebatan Nabi SAW dalam diri, tak jong. Sebab Allah Subhanahu Taala sendiri dalam Quran kata, Nabi SAW ni tadi tak boleh nak dibuat surah gambar Nabi SAW ni tak boleh nak dibuat. Nak buat rupa. Ni kita kata janggut, misai, rambut, kening, lepas tu kita buat gambar. Inilah nama nampak wajah Rasulullah. Tak boleh. Dilarang dalam Islam, tak boleh. Lepas ni buat, maka telaga akhirnya pengapalo. Bila pengapalo, kerajaan murid. Bila kerajaan murid, pakat belara. Lah ni, negeri Arab orang panggil boykot. Apa? Tak beli barang Perancis. Kalau di Indonesia tu dia cek barang Perancis dia apa? Air plastik. Jiho aqua. Aqua. Sebab kalau kita tengok mana kata orang panggil trakik Perancis ni masuk Indonesia banyak juga. Kalau satu gelas tu deh. Lepas tu kalau orang buat majlis, contoh kata ceramah, Indonesia banyak buat ceramah orang ribu-ribu mari. Ribu-ribu mari tu dia beri segelas berapa ribu dah. Lepas tu bukan sehari pula, berhari-hari buat majlis. Berapa dalam duit yang dia buat tu tadi pergi pada Perancis. Maka Indonesia boykot. Air ni tak boleh buat jual dah. Negeri-negeri Arab pun begitu juga sekat. Barang-barang daripada Perancis tak sah. Alhamdulillah, mana kata sifat murih orang Islam masih ada lagi. Kekuatan orang Islam ada lagi. Semangat. Apatah lagi di Turki. Presiden Turki lagi murih. Tak apalah tu. Jadi mana kata semangat cinta pada Nabi kena ada dalam diri kita.
Kalau kita cek-ceknya, orang yang tak ada cinta Nabi ni tadi, sebenarnya dia terkeluar daripada Islam. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني